Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا syarafat darajatul a'la. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam berdiri dan jangan berkata-kata ketika khatib membaca khutbah, kerana yang demikian itu menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi SAW, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansik wal imamu yakhutub faqad laghaw." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إنني قبل أن أبدأ الخطبة في هذا اليوم المبارك ومن على هذا المنبر المبارك أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، وذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في محكم آياته، حيث قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku sidang Jumaat rahimakumullah,
Terlebih dahulu sebelum saya meneruskan ucapan khutbah Jumaat pada hari ini, daripada atas mimbar masjid yang mulia ini, saya berpesan dan berwasiat kepada diri saya sendiri, juga kepada seluruh sidang Jumaat sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, iaitulah dengan cara sama-sama kita menjunjung dan melaksanakan segala titah perintahnya dalam waktu yang sama. Marilah wahai saudara-saudaraku sekalian, sama-sama kita berazam dengan sesungguh-sungguh keazaman hati kita untuk tidak melakukan segala larangan-larangan dan tegahan-tegahan Allah, kerana sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Sidang Jumaat rahimakumullah, marilah di kesempatan yang penuh dengan keberkatan ini, sama-sama kita memberi perhatian dan renungan kepada satu ucapan yang telah diungkapkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Al-Imamul Ghazali rahimahullah pernah berkata, Inna Allah khalaqal khalqa ala aqsamin salasah. Khalaqal malaikata wa rakkaba fiha al-aqla wa lam yurakkib fiha ash-shahwa. Wa khalaqal haywana wa rakkaba fihi ash-shahwata ولم يركب فيه العقل وخلق الإنسان وركب فيه العقل والشهوة معا فمن غلبت شهوته على عقله فهو أهون من الحيوان وَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ عَلَى شَهْوَتِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Ucapan Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Saya coba untuk menerjemahkannya secara sepintas lalu, untuk kita pakat-pakat ambil i'tibar atau pengajaran. Apa kata Imamul Ghazali dalam ucapannya tadi? Mengatakan, Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, khalaqal khalqa, telah menciptakan makhluk ini, ala aqsamin salasah, terbahagi kepada 3 kumpulan terbesar. Ingat elok-elok, rakam dalam kotak rakaman kita, supaya ilmu yang kita dapat melalui media khutbah pada hari ini dapat dikongsikan bersama-sama keluarga dan kenalan-kenalan kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk terbagi kepada 3 kumpulan terbesar. Yang pertama, ingat yang pertama, khalaqal malaikata, Allah ta'ala telah mencipta makhluk malaikat. Malaikat juga ada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Wa rakkaba fiha al-aqla wa lam yurakkib fiha ash-shahwah. Allah Ta'ala cipta makhluk malaikat dan Allah Ta'ala pasangkan, Allah lengkapkan kepada malaikat itu akal. Dalam waktu yang sama, wa lam yurakkib fiha ash-shahwah, Allah Ta'ala tidak memasangkan, tidak memperlengkapkan kepada malaikat itu hawa nafsu. Ada akal, tak ada nafsu, itu makhluk malaikat. Makhluk kedua, wa khalaqal haywana, dan Allah Ta'ala telah pun menciptakan makhluk binatang. Kerbau, lembu, unta, kaldai, gajah, zirafah, kuda, dan macam-macam jenis binatang. Wa rakkaba fihi asyahwata, dan pada makhluk binatang itu Allah Ta'ala pasangkan, Allah Ta'ala lengkapkan dengan syahwat, hawa nafsu.
walam yurakib fihi al-aqla, tetapi Allah Ta'ala tidak berikan, tidak pasangkan kepada binatang itu akal. Ada nafsu, tak ada akal. Itu makhluk binatang. Dua makhluk yang berbeza. Malaikat ada akal, tidak ada nafsu. Binatang ada nafsu, tidak ada akal. Makhluk yang ketiga, siapa? Wa khalaqal insan. Dan makhluk yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita, makhluk manusia. Manusia seperti saya, seperti tuan-tuan sekalian, seperti abang-abang, adik-adik dan anak-anak sekalian. Manusia Allah cipta kita. Wa rakkaba fihi al-aqla. Pada makhluk manusia ini Allah Ta'ala pasangkan akal. Wasyahwata ma'an. Dan pada makhluk manusia ini nafsu pun Allah Ta'ala sediakan. Tiga makhluk yang berbeza. Malaikat ada akal, tak ada nafsu. Binatang ada nafsu, tak ada akal. Manusia macam kita ada akal dan ada nafsu. Al-Imam Al-Ghazali sambung sikit lagi. Faman ghalabat syahwatuhu ala aqlihi fahuwa ahwanu minal haywan. Barang siapa daripada kalangan manusia yang mana nafsunya, syahwatnya sentiasa menang, mengalahkan akalnya. Selalu nafsu menang, akal dok kalah selalu. Apa jadi kedudukan manusia itu? Al-Imam Al-Ghazali berkata, fahuwa ahwanu minal haywan. Martabat manusia itu jatuh lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillahi min zalik. Contoh yang terbaru yang diviralkan dan merupakan berita sensasi dalam negara. Seorang hamba Allah di Kuala Lumpur yang berkahwin dengan orang tempatan, orang Malaysia, dia orang luar tapi Islam. Seorang ibu tunggal yang mempunyai 4 orang anak. Maka saudara Islam kita itu telah ditewaskan oleh nafsunya. Dia coba untuk merogol anak tirinya sendiri. Apabila usaha untuk merogol anak tirinya sendiri itu digagalkan dan dihalang oleh istrinya dan anak-anak yang lain, dia memukul istri dan anak-anak yang lain. Dan dia mengambil anak yang paling kecil baru berusia 4 tahun. Dicampak melalui tingkap, jatuh ke tanah, mati on the spot dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama dia pun terjun juga daripada tingkap yang sama. Dalam keadaan bertelanjang bulat. Masya Allah. Faman ghalabat syahwatuhu ala aqlihi fahuwa ahwanu minal haywan. Barang siapa daripada kalangan manusia yang ada akal, yang ada nafsu, akan tetapi nafsu syahwatnya sentiasa mengalahkan, menundukkan, menewaskan akalnya, pada ketika itu fahuwa ahwanu minal haywan. Manusia itu menjadi lebih hina dina daripada binatang. Na'udzubillahi min zalik. Ada juga di sana bapa sanggup merogol anak sendiri. Ada juga di sana Tok Wan ataupun Datuk sanggup merogol cucu kandung sendiri. Ada juga di sana ada anak yang sanggup membunuh ibunya sendiri. Ada juga di sana anak lelaki yang sanggup membunuh bapaknya sendiri. Fahuwa ahwanu minal haywan. Martabat kedudukannya menjadi runtuh dan jatuh lebih hina daripada binatang. Sikit lagi. Wa man ghalaba aqluhu ala syahwatihi
fahuwa afdalu minal malaikah. Masya Allah. Al-Imamul Ghazali menutup ucapan dan kata-katanya mengatakan, wa man ghalaba aqluhu ala syahwati, dan barang siapa daripada kalangan manusia ini yang akal anugerah Allah kepadanya dapat menundukkan, dapat menewaskan, dapat mengalahkan runtunan-runtunan dan tipu daya hawa nafsunya, bagaimana kedudukannya? Pada ketika itu kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, fahuwa afdalu minal malaikah. Martabat orang itu naik menjulang lebih mulia daripada malaikat Allah. Saudara-saudaraku, sidang Jumaat, kekasih-kekasih Allah dan pencinta-pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian, ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah taala memberikan kekuatan akal kepada kita untuk sentiasa dapat menewaskan, mengalahkan, menundukkan tipu daya dan runtunan-runtunan hawa nafsu kita. Untuk mengakhiri khutbah yang pertama, sebagaimana yang dinyatakan tadi, hari ini saya membawa doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesempatan untuk kita bertaubat semasa hidup ini. Doa yang berbunyi, Allahumma rzuqni qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti al-jannata wan na'im. Ya Allah, Engkau berilah rezeki kepadaku. Rezeki apa? Yakni rezeki yang berbentuk sebelum aku mati. Berilah kemampuan kepadaku untuk sentiasa bertaubat kepadamu. Sebab dosa-dosa kita banyak. Sebelum mati, minta Allah menganugerahkan kita sentiasa bertaubat, beristighfar kepadanya. Wa 'indal mauti syahadah. Aku memohon rezeki kepadamu ketika aku nak mati nanti. Roh aku akan dicabut oleh malaikat maut nanti. Ketika nyawa aku nak berpisah daripada sarangnya, daripada jasadku. Ketika bibir mulutku akan tidak berbicara lagi. Ketika mataku akan memejam buat kali terakhir kalinya. Berilah rezeki kepadaku ketika aku nak mati, ketika sakaratul maut dan nazak, rezeki supaya aku dapat mengucap la ilaha illallah wa 'indal mauti syahadah wa ba'dal mauti al-jannata wan na'im. Dan aku mohon rezeki kepadamu selepas aku mati nanti. Anugerahkanlah rezeki padaku ya Allah. Rezeki apa? Rezeki yang berbentuk, berilah kepadaku, aku dapat rezeki, dapat masuk syurgamu. Wan na'im, dan dapat menikmati kenikmatan syurga. Tuan-tuan boleh dapatkan kad doa ini. Ambillah berapa keping yang tuan-tuan rasa perlu diambil untuk diberikan kepada isteri dan anak-anak, rakan-rakan dan teman-teman sekerja di pejabat dan tempat kerja masing-masing. Dan berazamlah untuk menghafaz, seterusnya berdoa dengan doa ini insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku sekalian, marilah di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini kita memperbanyakkan salawat serta salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut perintah Allah dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah sendiri dan para malaikatnya sentiasa berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman sekalian, kata Allah, berselawat dan salamlah kamu semua ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyak salawat dan salam. Manakala di dalam hadis pula Nabi kita bersabda, "Man shalla 'alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra." Sesiapa yang berselawat ke atasku dengan sekali saja selawat, niscaya Allah Ta'ala akan berselawat pula ke atas orang itu dengan 10 kali selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والعافية على ملكنا السلطان صلاح الدين ابن سلطان بدر شاه سلطان كده دار الأمان. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والطاعون. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والطاعون. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والطاعون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله كثيرا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.